Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita mulakan sesi kita ni, penerangan sedikit seberingkas. Kita terlebih dahulu bacakan Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Siril Fatihah. Maliki yaumiddin. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita berkumpul sekali lagi pada hari ini. Maksudnya saya ke udara hari ini sebab Alhamdulillah lanjutan daripada kali pertama kita buat video hari itu, banyak pertanyaan, banyak persoalan sebenarnya yang nak tahu mengetahuinya lebih lanjut lagi mengenai dengan apa kita namakan portal di Balang. Okey, jadi biar kita permudahkan cara kepahaman kita, sebab ramai yang suka tapi ramai juga yang nak beritahu. Okay, dia satu bagian-bagian nasihat sebetulnya, because ramai yang bertanya bermaksud ramai yang nak tahu. Okey, jadi hari ini kita permudahkan sikit kita punya penerangan. Okey, macam tuan-tuan nampak ni dia balang BTG ni. BTG ni adalah simbolik kepada beras, tepung, gula, yang ini barang-barang asas, barang-barang keperluan asas yang mana setiap rumah kena ada lah. Okey, baik di waktu senang atau waktu susah kena ada. Alright. Okey, dia balang ni tuan-tuan, asal ataupun idea ni sebenarnya timbul daripada, macam saya cakap itu, pola ekonomi kita ya. Dan dia merupakan satu tuntutan sebetulnya. Because apa, untuk perkasakan ekonomi kita ni, kita kena ada satu sistem yang mana boleh dimanfaatkan, boleh memberi kebaikan untuk semua orang, dan khususnya lagi kepada kaum muslimin dan muslimat kita lah. Okey, kita balik semula kepada sejarah asal sempena dengan bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara perkara yang top list, top chart yang Rasulullah lakukan selain daripada yang pertama mendirikan masjid sebagai alamat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua mendamaikan atau merapatkan lagi antara kaum Ansar, yang ketiga mempersaudarakan antara kaum Ansar dengan Muhajirin, dan salah satu yang Rasulullah perhatikan di waktu hijrah Rasulullah daripada Makkah Al-Mukarram ke Madinah Al-Munawwar adalah Rasulullah nampak ada satu pasar, tapi pasar itu dikuasai oleh Bani Yahudi. Antara perkara yang Rasulullah lakukan, antara top chart, antara perkara terawal adalah menyuruh umat Islam pada waktu itu untuk segera mendirikan sebuah pasar, supaya apa? Ada jual beli sesama kaum muslimin. Hakikat daripada apa dilakukan adalah salah satu menyuruh kepada kita sendiri supaya berusaha mempertingkatkan lagi kita punya kedudukan ekonomi, dan sudah tentu untuk mensyumulkan masyarakat supaya peredaran kewangan itu sesama muslimin dan boleh dimanfaatkan oleh banyak kaum muslimin, sama ada yang menjual dan juga yang membeli. Jadi di Balang ni tuan-tuan mengambil idea daripada zaman sekarang pula, dan yang related dengan apa yang Rasulullah lakukan ialah yang ini mendirikan sebuah pasar. Jadi portal di Balang ni kita, seperti saya terangkan, bolehlah juga dianggapkan sebagai sebuah pasar. Cuma bezanya dia ni bukan secara fizikal mutlak, ianya adalah secara portal, di mana portal di Balang ni mempertemukan antara pengeluar dan juga pembeli, dan semua jual beli ini akan dilakukan atau direkodkan di dalam apa kita namakan website The Balance. Ini adalah tugas Mabruk, mempertengahkan, memperkenalkan, dan sedapat mungkin untuk semua orang tahu apa itu The Balang,
Dan balang ini sebagai simbol kepada orang tua kita zaman dulu yang suka simpan barang-barang asas seperti beras, tepung dan gula dalam balang-balang tertentu di rumah. Jadi balang ini sebenarnya ada nilai artistik dia, mengenangkan kembali orang tua kita zaman dulu supaya simpan barang baik-baik. Dan sentiasa balang itu ada di dapur untuk kegunaan seluruh isi rumah. Dan kita kekalkan nilai tradisi tersebut tetapi atas dasar simbolik. Apa yang nak di-share di sebalik lambang simbolik itu adalah bahawasanya selama berpuluh-puluh tahun kita ini telah diajar sama ada secara langsung ataupun tidak langsung oleh orang-orang tua kita, dan orang-orang tua kita telah diajar oleh orang-orang tua mereka untuk membeli barang-barang asas yang bukan hanya tertumpu kepada beras, tepung dan gula, mungkin juga melibatkan minyak masak, sabun dan lain-lain barang keperluan yang segala macam. Kita telah diasuh dan diajar untuk membeli di kedai. Dan hakikatnya juga dulunya tidak ada apa yang dinamakan sistem online. Jadi itu hanyalah pilihan yang ada kepada orang tua kita. Persoalannya pada zaman yang serba moden, zaman yang serba canggih di mana semua information terletak di handphone, sama ada kita sedar atau tidak, sesungguhnya barang-barang asas seperti beras, tepung, gula, sabun, minyak masak dan sebagainya, bagaimana kita berjaya twist the system sedikit, dan kita akan dapati bahawasanya di dalam segala barang-barang ini sebenarnya ada hak kita. Dan portal ini seperti saya katakan merupakan sebuah pasar. Yang menarik dalam portal ini adalah setiap pembelian daripada orang yang kita kenalkan yang menggunakan portal ini untuk membeli barang, setiap pembelian mereka ada nilai mata ataupun point value. Point value ini tuan-tuan kita kumpulkan kalau pembelian itu direkodkan daripada 1 hingga 15 hari bulan, dan pada setiap 18 hari bulan segala poin yang terkumpul di dalam kumpulan kita, iaitu orang-orang yang kita kenalkan sistem de balang dan mereka membeli melalui sistem atau portal de balang, segala pembelian tersebut akan direkodkan oleh komputer dan mereka boleh cek pada bila-bila masa. Dan di dalam sistem tersebut segala point value ini akan ditukarkan kepada nilai tunai, dan segala nilai tunai ini akan dimasukkan ke dalam akaun tuan pada setiap 18 hari bulan. Itu untuk bagi transaksi yang direkodkan antara 1 hingga 15 hari bulan. Bagi transaksi yang direkodkan pada 16 sehingga hujung bulan, sama juga perkiraannya, dan jumlah point value yang akan ditukarkan dalam bentuk tunai akan dimasukkan dalam akaun tuan pada 3 hari bulan. Maknanya apa? Maknanya ialah di setiap pembelian kita barang asas, barang keperluan, baik barang-barang minuman, teh, kopi, susu, sabun, sabun mandi, sabun cuci lantai, shampoo, makeup yang halal, 1001 jenis barang. Semua tu sebenarnya ada nilai value ataupun nilai mata. Dan di situ sebenarnya sama ada kita sedar atau tidak akan menjadi satu assistant ataupun ibarat mudah cakap, sebenarnya di balang ini membantu untuk menyediakan satu lagi saluran pipe air, okey, supaya kita sekurang-kurangnya ada 2 pipe air dalam rumah. Okey,
Ibarat kalau kita bekerja, kita tak tahu apa yang mungkin boleh berlaku pada kita. Contoh zaman sekarang dengan alasan COVID, ramai orang yang dah kehilangan kerja, ramai orang yang dah kena potong gaji dan macam-macam. Jadi menyebabkan masyarakat tertekan, sedangkan barang asas kena beli. Jadi ibarat adanya di portal ini menjadikan satu lagi pipe air. Sekurang-kurangnya kalau ada satu pipe air yang selama ini dia bergantung mendapatkan sumber pendapatan atau sumber air, kalau terganggu, sekurang-kurangnya ada lagi satu pipe air yang bersedia membantu mereka supaya kelancaran keperluan untuk ada air itu tetap ada dan tidak terganggu. Inilah sebenarnya perjuangan The Balance. Satu perjuangan yang bukan mudah dan juga bukan sukar. Kerana apa yang nak diajarkan, apa yang nak disampaikan, ibarat ilmu yang di kelopak mata saja. Benda ni sebenarnya ada dalam pemikiran kita, cuma mungkin kita di bawah pengaruh tidak sedar dan selama ni kita hanya tahu membeli. Sedangkan kalau kita berjaya contoh dengan cara debalang ni, dan kita memperkenalkan mungkin kepada 1,000 orang satu hari nanti setelah masa 6 bulan contoh, dan contoh mereka hanya membeli tepung. Sama ada kita sedar atau tidak, tepung tu sebenarnya ada nilai mata yang kita dah computekan kepada diri kita. Dan yang manisnya, setiap sekilo tepung yang dibeli ada nilai mata yang menjadi hak kita, dan nilai mata ini akan ditukar dalam bentuk cash untuk kita. Kalau 1 kilo tepung ada hak kita sebanyak 10 sen saja, kita ambil kira contoh. Kalaulah antara period 1 hingga 15 hari bulan ada 1,000 orang yang kita pun tak tahu dari mana dan sebagaimana, tapi mereka ni dalam kumpulan kita, asal saja mereka dalam kumpulan kita, dan 1,000 orang ni membeli tepung. Belum lagi kita ambil kira contoh, kalau dia membeli minyak masak, beras, gula, sabun, shampoo, ubat gigi, Maggi mee, dia nak makan burger, dia nak makan stok ayam, macam-macam. Okey, jadi kita dekat sini pun ada lebih kurang dalam 170 barang dan akan bertambah dari masa ke semasa sebagai pilihan untuk mereka orang yang kita kenalkan ini untuk membeli barang melalui portal The Balance. Dan bayangkan setiap 170 barang itu ada nilai mata, dan setiap apa saja mereka beli ada hak kita dalam setiap nilai mata yang diberikan kepada orang-orang yang menggunakan portal ini, hasil daripada usaha kita untuk kenalkan portal ini kepada mereka. Dan cara pembelian mereka ini adalah sangat mudah melalui sistem FX online, yakni auto gate payment, dan segala transaksi yang mereka beli ini boleh dilihat dengan sejelas-jelasnya telus apabila kita memasuki web portal The Balance dengan menggunakan ID kita. Ianya satu transaksi yang seperti saya katakan telus, jelas, dan kita tahu bagaimana nak memperkembangkan insya-Allah pendapatan kita dari masa ke semasa, dan perlu untuk menambah pendapatan itu kan, sebab keperluan semasa manusia dulu sekarang akan datang akan sentiasa berubah. Zaman saya tuition dulu tuan-tuan, saya ambil tuition at Mac sekejap. Tuition tu cuma bernilai RM15 sebulan. Zaman sekarang, anak saya dulu waktu sekolah, tuition dia bernilai lebih kurang RM120. Dia dah naik lebih kurang 9 kali ganda. Itu hanya satu subjek.
belum lagi 2-3 subjek, belum lagi adik dia ambil, belum lagi adik kepada adik dia ambil dan sebagainya. Maka tekanan kewangan semakin lama semakin sangat dirasai. Adalah tanggungjawab untuk setiap kita, khususnya orang lelaki, Muslim lelaki, untuk memastikan keluarga dia itu dalam keadaan yang baik, yang selesa. Bahkan ini tanggungjawab yang dituntut oleh agama. Tangan yang memberi sentiasa lebih baik pada tangan yang menerima. Dan apabila tangan kita ini dapat berubah daripada tangan yang menerima kepada tangan yang memberi, dah pasti kita dapat lebih lagi menunaikan hak-hak orang lain daripada kita, seperti lebih lagi menunaikan hak zakat. Kita mampu lebih sedikit untuk bersedekah dan melakukan amal-amal kebajikan yang lain. Maksudnya kita bukan mengajar orang-orang dalam balang ni mengejar uang, bukan. Itu bukan tujuan kita. Because kalau kita mengajar kita, pertama sekali hukum duit itu tak pernah cukup. Dia tak akan cukup dan bahkan dia akan jadi musuh kita kalau kita tak pandai gunakan dia. Tapi kalau kita bijak gunakan dia, sekurang-kurangnya kita boleh gunakan dia untuk menambahkan kebaikan kita, menambah pahala kita apabila kita sudah mula nak meninggalkan dunia ni, di mana kita akan sorang-sorang ke dalam. Antara yang akan dilihat adalah amal sedekah kita yang kita lakukan, yang akan membantu kita besok, insya-Allah, selain daripada anak soleh, ya, selain daripada ilmu yang bermanfaat dan sebagainya. Jadi ini perkara-perkara yang perlu kita nak kumpul dan adakan sewaktu kita masih hidup. Kalau kita dah tak ada besok, dah tak ada peluang. Jadi waktunya dah tiba untuk kita tukarkan cara pemikiran, cara bertindak kita. Kalau dulu kita hanya tahu beli barang-barang asas buat balik rumah untuk diguna pakai oleh orang tua kita, beli tepung untuk masak kuih, goreng kuih, beli beras untuk masak nasi, beli gula untuk hidangkan kopi, teh untuk ayah kita balik daripada kerja, untuk tetamu yang datang dan sebagainya, tanpa kita dapat ambil apa-apa pulangan hak kita dalam barang-barang yang kita beli. Maka sekarang ni dah tiba dah waktunya, dan kita mesti berubah. Kita kena berubah, because kalau kita tak berubah, kita akan mengajar perkara yang sama, kita akan duplicate pemikiran, pola pemikiran yang sama kepada anak kita, dan anak kita pun tak akan sedar. Dia akan mendidik atau mengajar sama kepada cucu kita. Sedangkan peluang untuk kita nak membuka mata, peluang untuk memperbaiki kedudukan kita tu dengan penggunaan barang-barang asas ni sebenarnya terbuka luas, sangat luas. Dan seharusnya kita berasa sedih kalau kita tak dapat mengambil peluang ini untuk kebaikan kedudukan kita di dunia, untuk kebaikan di akhirat. Dan lebih manis lagi, dalam Portal Balang ni kita banyak mengumpulkan pengeluar-pengeluar bumi putera Muslim, walaupun tak 100%, tapi kita cuba untuk 100%, tapi bukan mudah. Tapi 95% adalah pengeluar Muslim. Antaranya nama-nama besar, Adabi, Ramli Baga, Hadad Marketing, Bidara, Fla, dan sebenarnya banyak lagi yang akan datang apabila portal ni akan dilancarkan pada 1 bulan 11, insya-Allah. Jadi sebagai penutup apa yang saya katakan untuk hari ini, saya cuma nak berpesan kepada tuan-tuan, ambillah peluang ni. Ambil peluang ni, insya-Allah tuan-tuan tak akan rugi. Dan kita dekat sini bukannya nak mengambil peluang tanpa memberi pulangan kepada tuan-tuan. Kita pun tak berani nak ambil duit orang, dan itu bukan cara kita dekat sini. Kita pun takut hukuman Tuhan. Apa yang kita nak lakukan adalah sharing of profit. Dan sharing of profit ni tuan-tuan, sama ada tuan-tuan sedar ataupun tidak, ianya mengandungi satu istilah yang dinamakan
sistem Al-Mudarabah. Sistem ini adanya 3 peringkat, adanya Al-Mudarib, adanya Al-Mudarab, dan hasilnya menjadi Al-Mudarabah. Dan Al-Mudarabah ini adalah perkongsian hasil sesama kita. Jadi ini ada peluang untuk kita nak berkongsi hasil, dan nombor 2, membuat lebih kebaikan kepada orang lain untuk sama-sama berubah. Pernah ditanya pada Rasulullah, siapakah antara yang terbaik di antara kamu? Rasulullah menyatakan adalah orang-orang yang membuat kebaikan kepada orang yang lain. Orang-orang yang banyak membuat kebaikan kepada orang lain. Jadi sebagaimana kita cuba kenalkan sebanyak mungkin orang dengan debalan, InsyaAllah kalau hidup mereka berubah, mereka dalam keadaan yang lebih baik, lebih selesa, sebenarnya kita dah menanam sedikit bibit-bibit kebaikan yang akan jadi saham untuk kita dunia dan akhirat. Dan saya akhiri dengan satu lagi kisah yang bahawasanya kalau kita nak tengok sesuatu kebaikan yang akan datang kepada diri kita semula, apa yang kita perlu lakukan adalah melakukan kebaikan terlebih dahulu kepada orang lain. Jadi insyaAllah kita bergerak sebagai satu tim, dan tuan-tuan akan dilatih masuk kelas wajib untuk memahami dahulu konsep debalang, nombor 2 plan pemasaran debalang, dan kita ada kelas-kelas intensif seperti TTT, Train the Trainer, dan tuan-tuan akan diajar benar-benar untuk menyampaikan maklumat di balang ini secara tepat dan berkesan, supaya ibarat cerita piramid lah ya, ini saya joke sikit, ibarat kata Sarimah, sekali petik 10 datang. Okay? Kalau tuan-tuan ada skill begitu, insyaAllah tuan-tuan bercakap sekali, orang mudah faham, ramai akan join tuan-tuan, dan grup tuan-tuan akan terbina dengan sendirinya. Okay? So kalau ada beberapa pertanyaan, insyaAllah hantarkan kepada kita. Kita sedia menjawab untuk kebaikan semua. Dan kita sangat berharap jumpa dengan tuan-tuan pada 1/11 nanti. Sama-sama kita meraihkan perasmian portal Dabalang. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.